Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, spek saya patah yang satu lagi sebab main dengan cucu, kedebuk-kedebak, kena patah sebelah. Nanti saya repair. Okay, anyway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, minta maaf kita awalkan sedikit sebab saya ada sedikit kerja nanti. Nak buat pukul 11, so saya cerita di pada pukul 9, boleh? Anda sekalian yang sudi join saya, kita ucapkan terima kasih. Kita tunggu kawan lagi ramai-ramai masuk supaya mereka juga kesempatan untuk mendengar cerita. Nora, Instagram dah awal-awal dah masuk. Alin Marziah, okay, well done. Instagram very very direct kan, dia tak ada lagging, tak ada delay, betul tak? Facebook ada delay sikit. Sekarang dah ada 200 lebih yang dah masuk, tapi nama saya tak nampak lagi supaya saya boleh sebut nama-nama anda. Mana tahu rezeki anda hari ini dapat saya sebut nama, dan kita doakan. Aida nombor 1 saya nampak nama ada kat sini. Waalaikumsalam. Baik, kita bagi love, kita bagi doa, tapi biar tunggu ramai dulu, kita cerita sikit apa topik yang kita akan sampaikan pada pagi ini. Dan so far so good ya. Topik pada hari ini adalah 7 cara ataupun 7 strategi untuk mencuba flatten ataupun nak cuba mengurang masalah COVID-19 di negara Malaysia. Kita fokus kepada Malaysia, okey? Sebab saya dapat tahu dah meningkat lagi jumlah orang yang kena pesakit, dah jadi pesakit, dan juga yang dah meninggal. Kalau tak salah saya dah sampai berapa orang, dah 8 ya, tak salah saya. Memang ini bukan saya kata we expect to see, tapi memang dari sudut epidemiologi, maksudnya cara kita tengok virus ni attack, dia memang graf dia akan naik pada mula tu, naik tinggi macam tu, dia nak turun, okey. Tapi sebelum dia nak turun tu, dia mencacak naik. Jadi yang ni yang kita risau. Sebab tu graf ni yang mencacak naik ni tak apa, boleh juga kita tahan, tapi bila dia lebih daripada paras apa dia naik ni, dia lebih daripada paras yang saya kata semalam, capacity threshold, maksudnya hospital boleh terima, yang tu yang bahaya. Yang kita tak nak dia melebihi daripada apa kemampuan hospital kita. Maklum saja kita ada had yang satu negeri tu cuma ada berapa puluh, ataupun paling tinggi ialah satu hospital tu mana boleh ada sampai 5-60 ICU, betul tak? Jadi tuan-tuan sekalian, kita punya topik hari ini ialah cara macam mana supaya dia tidak naik begitu, nanti dia memang akan menjunam, tapi sebelum dia menjunam tu dah ramai sangat. Jadi graf daripada seorang 2 meninggal, lepas tu jadi 4, lepas tu jadi 6, jadi 8, kalau besok jadi 10, 11, 12 tu memang bukan saya minta, tak, tapi kita kena faham ini adalah cara satu wabak. Dia akan graf dia bukan 1 naik 2, 2 naik 3 macam tu. Kadang-kadang 2 naik 6, 2 naik 8, 8 naik 14 macam tu. Jadi kita kena hati-hati, faham tak? Kita tak nak nanti apa yang kita boleh hindar, kita tak hindar. Jadi hari ini topiknya lebih kepada nak menghindari atau nak mengurangkan masalah-masalah yang kita tengah hadapi sekarang. Jadi semua dah bersedia? Kalau bersedia, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Warisan Bonda, apa khabar? Shelly Teng, good morning. Thank you for joining me. Okay, Safia, wherever you are, local or overseas, please listen, because this wabak doesn't know the border. Dia tak kenal sempadan. Dia tak kira you raja ke, you orang miskin ke, you terkenal ke, atau you siapa pun tak kenal you. Dia tetap akan cari nanti. Dengan syarat kita kena tahu apa nak buat. Boleh? So, bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali, kita bagi love seramai mungkin, bagi like, dan love kali ini special. Love kali ini selalunya saya bagi pada orang sakit, pada orang yang tengah sengsara, sebab maklum saja bukan orang COVID saja yang kita nak bagi doa supaya mereka sihat walafiat, tapi bagi mereka yang sakit lain. Sebab di dalam ICU ni kita perlukan juga untuk orang yang lebih penyakit kronik yang serius. Betul tak? Ada juga orang lain yang tak boleh bernafas, betul tak? Tapi hari ini kita fokus kepada
orang panggil apa, health workers, maksudnya pekerja-pekerja yang jaga kesihatan rakyat kita ni, maksudnya hospital-hospital, daripada KKM kementerian yang kerja keras, kepada doktor-doktor, pakar-pakar, kepada nurses, kepada yang angkat sampah di hospital, yang cuci lantai, cuci toilet, semua tu, mereka adalah sebenarnya buat masa ni adalah wira ataupun hero-hero dan heroin kita. Kita kena hormat mereka, kita kena bersyukur kerana mereka masih lagi buat kerja sampai setengah, saya kata sampai 18 jam sehari. Maklum saja 18 jam dalam keadaan yang biasa tak apa, ni dalam keadaan yang dalam PPE tu, tahu tak, dalam uniform yang panas, yang kalau you tengok mereka yang lepas 18 jam tu, bila dia buka tu naik line kat sini, lekat macam spek kita ni, dia lekat line kat situ, mask dia tu nampak sampai line macam nak berdarah kat situ. Jadi tuan-tuan sekalian, saya dah dengar banyak kali nurses, doctors, mereka buat dalam dia orang punya voicemail, menangis-nangis, anak-anak yang hantar makanan kepada mereka. Saya tahu, dan anda yang tak pernah kerja ke hospital, mungkin anda tak faham, tapi dalam keadaan begini, hanya mereka saja yang dapat mencerita pada anda nanti macam mana perasaan mereka. Jadi kita mengingati mereka, kita mendoakan. Mari kita bersama-sama kita mendoakan dalam hati kita, biarlah mereka diselamatkan oleh Allah SWT, mereka tu dipersihatkan lagi. Semoga virus ni janganlah ganggu mereka. Ya Allah, bagilah mereka itu keselamatan dan kesihatan yang boleh dipertahankan sampailah COVID ini di flatten betul-betul. Hari ini flattennya cuma untuk mengakibatkan nanti supaya kita tu boleh bertahan, tapi kalau boleh flatten sampai zero, itu lagi bagus. Tapi apapun ada strategi. Saya dah kata hari itu Tuhan tak akan terus hari ini juga dia bagi magic terus keluar semua virus tu. Sebab sesuatu yang Tuhan bagi tu dia ada dia punya, orang panggil anatomi dia ada riwayat dia nanti. Maksudnya ada time frame-nya. Okey. Abdul Yazid, Samsul, Soleha, semua okey ya? Suara semua clear ya? Baik. Hari ini kita nak cerita 7 step. Dah sedia semua? 7 cara yang anda sebahagian besar dah buat pun, tapi sebahagian besar lupa nak buat, maka kita nak ulang ataupun kita nak peringatkan. Maklum saja, saya bukan nak kata yang apa yang saya cakap ni mesti buat, tapi kalau you buat, insya-Allah ada manfaatnya. Nombor 1, bagi mereka yang perlu ingat ya, nombor 1, okey, ready, 7 semua ya. Nombor 1 ialah testing. Kalau you maksudnya ada peluang untuk testing, sila buat testing. Maksudnya buat saringan, okey. Especially yang wajibnya saya dah cerita semalam, PUI, person under investigation. Kalau you rasa you dah kena, you dah pegang orang yang dah kena, dia dah positif, yang tu wajib, okey. So testing ni jangan lari-lari. Kalau you close contact pun pergi buat testing, sebab hospital kerajaan terima you all, okey. Dan kalau you tak pegang apa pun, tak jumpa siapa pun, tapi batuk ataupun you sesama atau ada fever ataupun ada sesak nafas, ni wajib. Tak payah tunggu orang lain bagi tahu, you pergi sendiri, okey. Minta maaf kadang-kadang layanan ke hospital tu sebab dia orang ada stres. Kalau tak layan macam first class tu, you janganlah ambil hati. Semua orang sekarang tengah stres. Semua belajar tolak ansur, boleh? Okey, Abdul Wahid, Hana, clear ya? Baik. Nur Kasih, thank you very much. Let's go. Akbar, nama-nama you all ni bagi senang sikit. Okey. Sebab you join nama you, so jadi saya nak sebut tu tak boleh, especially Instagram ni. Butterfly, Skyfly, wow, nama, ya Allah, thank you. Zaleha, okey, kita nak cerita testing ni wajib untuk mereka yang kena buat. Okey, saya dah cerita PUI dengan close contact, semua kena pergi. Dan yang lain yang dah ada gejala tadi, saya kata tolong. Dan mereka yang pergi ke negara-negara yang saya cerita semalam seperti China, Macau, Hong Kong, negara seperti Iran, Itali, semua tu wajib, okey. Dan siapa yang pergi mana? Masjid Masjid Sri Petaling. Saya dengar kata orang Masjid Sri Petaling pun dah keluar pergi minta saringan dan sebagainya. Itu alhamdulillah. Anda jangan nak melawak ya, sebab ramai kawan-kawan anda yang juga dah pergi daripada majlis tabligh yang sama tu, mereka
ada yang telah membawa maut pun. Jadi betul lah, bila kerajaan kata tolong keluar, saya tahu you pergi, tapi kalau tak dapat saringan, insist, maksudnya gesa juga, saya nak saringan, okey, mesti buat, okey, apa jadi pun buat, okey. Sebab apa, kalau dapat awal you masih lagi cuma batuk-batuk, mungkin cuma ada sikit sebanyak demam aja, kita boleh handle you, okey. Nombor 1, testing. Nombor 2, tolong kerajaan, tolong kementerian supaya tracing, tahu tak tracing, jejak COVID ni, di mana dia datang, asal daripada mana. Sebab kita yang dengar ni pun yang sihat walafiat, Tuhan bagi, Alhamdulillah, masih lagi sihat walafiat. Terus kita kena bekerjasama. Bagi mereka yang sakit dengan tak sakit, kita kena gemblingkan tenaga sekali. Tak boleh just, kau dah sakit, patutlah kau buat gini. Tapi kita yang belum sakit ni, kalau dipanggil ataupun dikontak melalui telefon ke apa, tolong jawab. Kalau perlu pergi saringan, buat saringan, jangan lari. Saya dah kata, having COVID bukan satu jenayah. Saya ulang lagi sekali. Bila siapa kena COVID ni, jangan anggap you penjenayah. Ni sekarang ni sampai nak kena gari lah, nak kena ikat, kena tembak lah lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Tak perlu tu semua, kan? Be cool, gentleman, okay? Saya tak bercakap ni bukan untuk sesiapa. Sama-sama, untuk saya sendiri, untuk sesiapa pun. Okay, so please, tracing, you kena kerjasama. So, kalau you boleh buat 2T ni, testing dan tracing, lepas tu kita buat 2T, ya. Testing, tracing. T yang ketiga ialah travel ban. You kalau nak plan, nak travel mana-mana pun daripada saat sekarang, stay put. Stay put ni maksudnya apa? Don't go anywhere. Okey, kalau perlu pergi beli barang yang keperluan harian, silakan, ya. Yang emergency silakan, nak pergi farmasi silakan. Okey, nak pergi klinik pun boleh, no problem. Kan kita dah list down. Jadi mereka yang dah balik kampung, saya dengar kata ada pula semalam ke bila dia 1000 balik nak datang KL pula. Allahu Akbar. Hari tu dah jam sekali. Tak kira lah nak pergi ke Jalan Utara ke, nak pergi Greek ke sampai Kelantan, nak pergi Johor, tolong. You stay where you are, sebab you tak perlu datang kerja pun, betul tak? Bila you tak payah, kecuali kalau you kena dipanggil oleh bos dan sebagainya, itu lain cerita. Tapi ramai daripada kita jangan serbu balik selungguk penuh-penuh macam ni, sebab itu kat tempat RRR nanti, tempat mana-mana lagi you berhenti, toilet pun you pergi tu, ya Allah ya Rabbi. Ini menyebabkan kita terpaksa buat testing yang lebih banyak, kena tracing yang lebih banyak. Jadi travel ni tolong ban dulu sekejap, okey? Dan T yang keempat ialah tunggu kat rumah. Tunggu. Testing, tracing, travel, jangan pergi mana-mana, tunggu dulu, tunggu kat rumah. That means now is the time for you to tunggu kat rumah. Tunggu, that means you wait until the time bila orang kata okay, let's go. Kita keluar lah. So tunggu. Nombor 4, tunggu means dia panggil self-contain kat rumah saja, okey. Tapi yang penting ialah kalau you suspect sikit-sikit je, you rasa macam tak sedap badan, you ambil temperature about 37 point, let's say 37.4 ke atas lah, 37.8 macam tu kan, ataupun dah 38 tu, you telefon doktor kata mungkin boleh tunggu kat rumah. Yang ni saya rasa you patut buat sedikit, orang panggil, bukan sedikit, masuk ke bilik yang dipanggil duduk tunggal. Tunggal means alone. Boleh. Dulu kita cerita ibu tunggal, apa lagi tunggal, bapa tunggal dan sebagainya. Sekarang COVID yang punya suspek ni, tolong duduk tunggal. That means you alone. Okay, you tak boleh share you punya gelas ke minuman ke apa tu. Kalau boleh kena pastikan dia di isolated. Maksudnya isolasi ataupun tunggal, alone, okey. Jangan risau, dia orang ada kat luar bilik tu, dia orang masih, you boleh pakai you punya WhatsApp, telefon semua. Dan sekarang boleh pakai WhatsApp video pun, betul tak? So what's the problem? Macam saya sekarang memang tak pergi office pun, tapi saya rasa lebih ramai yang boleh ada masa untuk bersembang macam ni, betul tak? Okey, is one. Cost testing berapa doktor? Kalau private 600 hingga 800. Okey, kalau lebih sangat tu dia dah sembelih you. Saya harap dia orang tak take advantage lah, okey. So please make sure it's below 800, please, okey. So doctors make sure the pricing is correct, ya. Okey, thank you. Seterusnya ialah tolong T yang seterusnya yang penting, okey. Ada the last 2. Siapa dah lupa? Testing, tracing, travel ban, tunggu kat rumah, tunggal, duduk tunggal, isolated.
Kalau perlu jangan nak pergi ke mana-mana dan jangan kena orang pula dah. Memang you dah tahu kan yang basuh tangan. Hari ni saya lupa nak basuh tangan tapi kan saya baru mandi tadi, tapi tak apa. Buat macam apa tu? Macam tabiat. Okey, sekarang mana-mana pun you sikit-sikit basuh tangan. Okey, make sure you clear everything. Okey. Right. So number 5 ialah tolong. T tolong ni dan T yang terakhir nanti adalah 2 yang paling mustahak. Dengar elok supaya you tak panik dan sebenarnya senang you buat. Untungnya cerita saya selalu kena bagi solusi, kena bagi jawapan, bukan cakap teori. Teori ramai orang boleh cerita. Tapi kita kena bagi yang bukan cakap dan bagi nasihat tapi yang efektif. So saya nak bagi sejak kita kena 2-3 bulan ni kita dah belajar apa yang boleh, apa yang tak boleh melalui pengalaman kita sendiri sebagai doktor ataupun pengalaman orang lain sebagai pesakit ataupun negara-negara yang dah terlepas daripada cengkaman COVID-19. Berarti mereka dah turun, dia punya graf turun kat situ dan mereka dah mula flatten. Bila dia flatten, dia macam relax lah kan, dia macam lega sikit. Okay? Sebab apa? Hospital boleh kendalikan tanpa nak ada lockdown lagi ataupun nak ada polis marah-marah atau askar nak jaga you. No problem. Negara mana yang dah berjaya macam tu, selalu saya kata a good example is China, Singapore, Hong Kong, Japan, Korea. So dah ada tu. Jangan nak ikut perangai Itali zaman dulu masa dia tak dengar cakap. Sekarang baru dia banyak kerja kena buat. So tolong nombor 6 sekarang, tolong apa? Tolong bantu KKM, tolong bantu hospital. Ini caranya untuk kita flatten. Apabila kita tak peduli atas arahan ataupun kebersihan dan sebagainya dan pegang-pegang orang semua ni kan, tak mau jauhkan daripada orang semua tu, maka kita akan memperbanyakkan potensi untuk kena penyakit COVID. Jadi kita memtingkatkan graf tu lagi. Bila graf tu saya kata dia naik atas daripada ni boleh lagi. Bila dia tempuh ni, mulalah panik kan. Dah kena duduk kat luar daripada ICU, kat tepi-tepi koridor. Sebab kawasan ni adalah kawasan yang tak boleh di bawah kemampuan kementerian. Jadi kita kena tolong hospital-hospital. Kena tolong doktor-doktor. Kalau dia boleh kerja 18 jam, bagilah dia kerja 12 jam. 12 jam pun tak larat kerja sehari, faham tak? Maksudnya beban dia tu kita kena kurangkan. Caranya senang je. Caranya ikut apa yang telah disinarkan oleh kerajaan, kementerian. Dan hospital-hospital tu lebih tenang nak fokus kepada mereka yang betul-betul memerlukannya. Okey, tolong siapa lagi? Satu, tolong perawat ya, tolong orang yang jaga kesihatan, termasuk doktor-doktor, pakar-pakar dan hospital. Jaga baik-baik. Itu caranya kita tolong. That means kita kerjasama. Jangan nak lari-lari sana, lari-lari sini, buat dek macam sombong pula. Okey. Kalau sombong pandai tak apa pula, sombong tak pakai ni, faham tak? Okey. Yang you kalau pergi dulu tak apa, orang lain yang nanya ni macam mana? Nampak? Okey. Yang ni yang kadang-kadang kita jadi malu kepada masyarakat. Okey, tak apa. Itu orang lain pun dah pandai cakap macam tu. Tapi saya nak bagi habuan apa lagi kita boleh buat. Satu, tolong kementerian, hospital. Nombor 2, inilah perawat-perawat semua kita bantu dia orang supaya tak beban kerja tinggi. Nombor 2, saya dah kata dulu, mereka yang terlibat dengan industri, dengan pekerja-pekerja, you kena fikir jauh-jauh. Ini dah minggu pertama, saya tahu kilang kita dah tutup, office kita tak ada sale, kita betul-betul turun. Macam restoran kadang-kadang tu yang orang malas nak order, atau tempat-tempat di luar yang tak ada Panda, tak ada Grab, tak ada food delivery ni, shut down. That means business dah tak ada langsung. Faham tak? Yang hantar-hantar kuih semua tu kat mana dia orang nak hantar? Jadi kalau mereka ni sewa rumah, contoh, okey, nak tolong apa? Tolong jangan minta sewa rumah bulan ni. Kalau bulan 2 pun bulan depan pun tak steady lagi, jangan minta sewa rumah. Okey, apa lagi? Kalau siapa-siapa yang berhutang ke apa pun, jangan minta kepada dia ni yang tengah berhutang ni sekarang. Tolong, you kena mainkan peranan. Ini sebagai sedekah, betul tak? Dah banyak dah persatuan, dah banyak dah kumpulan-kumpulan zakat dan sebagainya. Mereka memberi makanan free. Kalau you betul-betul tak ada makan, tolong mereka. Okey, kalau yang mereka pergi tolong orang miskin, you tolong bagi duit kepada tempat-tempat yang macam ni. Faham tu?
Saya selalu kata, kalau tak boleh jaga 100 orang, jaga 10 orang. Tak boleh jaga 10 orang, jaga 5 orang. Tak boleh jaga seorang je lagi. Jadi kalau kita seorang, tolong cover seorang, insyaAllah. Adakah saya bercakap kosong? Memang ada cara yang kita buat sendiri. Ini juga sebagai satu usaha saya supaya orang semua dengar dan boleh menumpang ilmu supaya you boleh membetulkan keadaan. Sebab bila you betulkan keadaan, ini tolong orang kan. Paling-paling saya kata seorang dua kena tolong kan, kalau you nampak dia tu dalam keadaan kemiskinan ataupun tak ada duit ataupun pekerja you sendiri, make sure you bisik kat dia. You bagi dalam WhatsApp group, kata anda semua don't worry, this month gaji kita beres. Okay, you jangan risau, saya tak potong 1 sen pun. Okay, habis kalau you kata 1 sen pun tak masuk, you tak boleh bayar apa-apa, okay, sekurang-kurangnya you bagi setengah bulan gaji. Itu bagi mereka yang betul-betul bos sendiri yang tak mampu. Tak semua bos yang mampu tahu bila dah collapse macam ni, faham tak? Sebab tu kerajaan pun dia bagi 2 minggu, dia check balik. Sebab apa? Kerajaan sendiri ataupun negara sendiri akan collapse dia punya ekonomi. Zero. You tengok stock market tak laku. Hang bagi 2 kupang pun kalau ambil penjualan company-company yang dulu sampai 4-15 ringgit tu, sekarang 5 kupang orang tak mau beli. Pasal apa? Orang takut apa yang akan berlaku. Begitu dahsyatnya. Kalau Tuhan nak tunjuk kuasa dia main dengan makhluk halus ni saja dah cukup. Jadi ini ada kaitan dengan nombor 7. Okey, nombor 7 sekejap ya. Nombor 6 saya belum habis lagi. Tolong kementerian, tolong hospital, tolong doktor, tolong nurse, tolong semua tu. Lepas tu tolong jiran atau tolong masyarakat. Setakat you mampu. Jangan nak risau. Tapi yang paling penting, jaga diri sendiri. Jadi inilah yang saya nak tegaskan hari ini. Ramai orang kata ada secret ke doktor nak flatten COVID ni. Tak payah fikir besar-besar. Ini bukan rocket science. Kalau setiap orang, setiap rumah, saya kata, boleh jaga diri sendiri, Masya Allah. You just take care of your family, okay? And most important, everyone. Setiap seorang tu kena tahu kenapa dia kena buat sekian. Contoh, jaga kebersihan, kena basuh tangan, kena balik tu mandi dulu kalau daripada market, kalau pergi jumpa kot terpaksa pergi office pun balik mandi juga. Ini semua bukan kita nak panikkan you. Kita cuma buatkan sebagai satu budaya hidup baru. Sebab dah Tuhan duga kita macam ni, kita kena ikut. Ini yang dipanggil redha, bukan redha semuanya berserah pada Tuhan saja. Itu tak aci. Okey, jadi baik. Balik kepada jaga diri sendiri. Untungnya saya nak bagi tahu pada anda, jaga diri sendiri ni bagi pihak kementerian, bagi pihak orang yang jaga merawat kita, doktor-doktor yang dengar. Kalau you are doctors here or you are health punya workers here, please try to pass over to your superior, because there are already some medicine, dah ada ubat-ubat yang dah dicuba dan dah di order. Contoh Indonesia dah nak pakai Avigan ni, kopi nota ni. Kalau lah you nak sembang-sembang, biar sembang benda yang intelligent sikit. Sekarang ni namanya Avigan, orang dah pakai Avigan ni. Kalau dari sudut nama sainsnya Favipiravir. Allahu Akbar nak sebut pun. Kan nama-nama ni dia orang suka bagi susah. Favipiravir. Nama. Tapi senang. Avigan adalah dia punya brand name. Ini daripada Japan. Japan yang buat dia punya drug ni, dia sekarang dah produce banyak ke joint venture dengan China. Tak apalah, tu rezeki dia orang. Jangan pula kata sebab itulah ada COVID semua. Tolong lupakan cerita politik tu. Yang penting kita dah ada ubat, dah orang pakai Avigan. Nombor 2, kan saya kata Amerika dah fast track. Dulu lambat sangat nak approve chloroquine ni. Yang lebih latest doctors is called hydroxychloroquine. So berapa gram sekarang kat farmasi pun saya kata dah habis jual. Namanya Plaquenil. Saya cerita ni bukan untuk orang biasa ya, untuk doctors. They are giving at 600 microgram. Saya ulang, 600 microgram per day. Dia bagi untuk 10 hari. Jadi kalau anda doctors, maybe you want to, kalau you tak ada jalan lain, please try hydroxychloroquine. Okay, so these two, Avigan dengan chloroquine, dah ada jawapan buat masa ni. Jadi tak payahlah you panik sangat, saudara saya sekalian. Legakan diri you, legakan. Daripada saya pun lega, sebab saya ni takut cakap banyak tapi tidak ada solusi. Kan dah cantik orang buat kajian, orang dah betul-betul, saya katakan bermati-matian. Ada yang buat kajian seterusnya, nombor 3, untuk tolong diri sendiri.
Kan saya kata vitamin C. Besok kalau ada masa saya cerita 10 jenis vitamin C yang kita boleh dapat secara natural. Tak payah nak beli-beli. Sebab sekarang ni kalau beli pun dah habis, out of stock. Orang ni takut bila dia dengar je macam saya cerita macam ni. Saya tak jual vitamin C tapi mesti you all pergi cari ke hulu ke hilir. Panik kan, jangan panik. Tuhan jadikan makanan dah banyak vitamin C, cuma ada yang top 10. So besok saya akan bagi 10 makanan yang paling top. Tapi selalu saya dah war-warkan ya. Apa yang seperti orange, lemon, apa tu, buah jambu, betul tak? Strawberry lah, macam-macam, sampai papaya, nanas semua pun ada. Tapi besok saya cerita elok-elok sikit. Hari ni kalau you lupa-lupa, saya dah ada nota tu. Saya bagi ya, supaya you mesti you nak kan, betul tak? Tapi topik hari ni bukan untuk vitamin C. Cuma saya nak cerita orang dah bagi vitamin C kepada masyarakat yang dah sakit di negara-negara yang dah terkena dahulu, terutama sekali China. Dan mereka selalu bagi berapa? Saya kata antara 5 hingga 10 gram. You yang nak makan kat rumah, duduk untuk jadi tunggal atau tunggu kat rumah kan, tea tadi tu, you tolong fikirkan. Kalau pergi market hari ni Sunday, kalau buka, you pergi cari banyak jambu biji. Jambu biji tu yang dia orang kata yang dalamnya merah. Lepas tu ada biji-biji. Faham tak? Tapi kalau tak ada pink guava ni tak apa. Dia ambil semua jenis jambu pun bagus. Black currant, kiwi fruit, lemon, apa tu, pisang kaki, buah pisang kaki, strawberry, pomelo. Pomelo tu apa? Apa dia pomelo? Ni limau kedangsa yang kat Perak banyak tu. Mana dia Azmin ni, orang Perak, kawan saya baik ni. Alright, dia pun frah, dia tak boleh balik tengok dia punya apa tu homestay dia semua. Okey, tak apa, sabar 2 minggu je kan. Orang pun tak boleh pergi. You tinggal sekejap rumah-rumah homestay you sekejap. Okey. Orange, mango, okey, dan sebelah sana pula kalau dari segi apa tu sayur-sayur, cili. Cili ni, siapa makan pedas untunglah. Tapi tak semestinya yang pedas, asalkan cili je. Kalau tak mau pedas, buang biji tu, dah banyak vitamin C, okey. Parsley, bell peppers, satu cili-cili yang apa orang panggil, cili benggala, okey. Cauliflower, lepas tu potato, sweet potato, ada lagi lah. So besok semua ni saya ulang. Hari ni saya nak kata kat you banyak benda yang you boleh tolong diri sendiri. Saya baru bagi lebih kurang 9 atau 8 jenis makanan dan sayur-sayuran, buah-buahan dan sayuran. As long as you follow DND diet, kan DND diet tu selalu saya punya pengikut ataupun follower saya, mereka sudi ikut. Sebab mereka dapat apa tu, diabetes mereka improve, high blood pressure improve, kolesterol turun, badan jadi kurus. Jadi mereka mendapat manfaat. Rupa-rupanya manfaat tu boleh dipakai untuk menjaga supaya tak kena COVID. Saya tak kata dia cure COVID, saya kata dia menahan daripada kena, dan kalau you kena, dia cepat baik. Sebab apa? Apa yang cepat baik? Immune system you meningkat. Itu je. Sebenarnya it's not the virus alone yang you kena attack. Ramai orang salah sangka. Kalau I tanya you sekarang, kat mana virus tu? You bagi tahu kat mana? Katakan dia tercalik kat mana? You tak tahu, betul tak? Jadi daripada you panik, you tak tahu nak pegang apa, takut jadi macam ada hantu je kiri kanan you just take care of yourself. Orang putih kata it's not the virus that you have to take care, it's the terrain. Tahu tak terrain? Terrain tu tanah, tempat dia macam benih. Virus ni benih. Kalau tanah tu tak subur, dia tak akan hidup. Itu maksud saya. Kalau tanah tu apa tu subur tu dari segi, kalau dari segi virus ni maksudnya kalau tanah tu tak sihat lah kan. Dia suka tanah yang tak sihat. Jadi dia boleh naik. Okey. Kalau virus ni, kalau tanah tu sihat, dia tak suka tanah-tanah yang apa, yang bersih, tanah-tanah yang penuh dengan baja yang cantik. Dari dalam badan kita, kalau tanah kita ni maksudnya immune system kita. Kalau immune system kita kuat, dia tak lekat. Faham tu? Baik. Jadi tolong yang yang keenam ni, yang paling penting ialah tolong diri sendiri. Dan hari ni matahari nampak. Tadi siapa yang dah kena matahari? Cuba kata yes, ataupun kata like, atau kata love, tekan. Siapa yang kena matahari? Okey, kalau siapa yang belum kena, sambil you pegang phone you tu, you keluar kat tingkap you sekarang. Cepat, pergi kena. Sekurang-kurangnya saya cerita 15 minit ni pun macam saya. Kat sini dah ada nampak tak cahaya matahari ni? Okey, it's very very clear. Belah sini ada cahaya matahari. Okey, so tadi saya dah kena lebih kurang setengah jam sebelum saya buka cerita dengan you. Pasal apa?
You tak boleh tipu siapa-siapa sebab apa, badan you sendiri tahu apabila dia sihat atau tak sihat, betul tak? Okay, so sebab itulah saya sedih juga pada para doktor ataupun perawat-perawat yang dah mula kena COVID dan sebagainya. Saya tak tahu sama ada mereka pun diberi cukup vitamin atau tidak, ataupun pemakanan dia orang cukup tak. Dia orang tu harus dibagi ekstra vitamin suplemen sebab dia orang tak kena matahari, duduk dalam PPE punya suit tu kan, pakaian tu kan. Jadi kita kena jaga semua ni, okey. Semua perawat kena ambil ekstra vitamin C, dan kalau dah dibenarkan buka ada sehari 2 cuti seminggu tu, you duduk bawah matahari 2-3 jam pun tak apa. Pasal apa? You dah tak cukup vitamin D. Minta maaf ya, saya bukan komplain, komen, tapi saya bagi cara nak menyelesaikan masalah. So untuk diri sendiri, vitamin C dan vitamin D is available. Maksudnya ada di mana-mana yang you cari, buah-buahan, sayuran dan matahari, okey. Tapi kalau siapa yang nak beli juga, nak pakai, tolong ambil dos-dos yang sesuai. Contoh vitamin C ni selalunya saya suruh 1 gram atau 2 gram untuk maintain. Kalau sakit tu, kalau demam-demam semua tu, bantai sampai 5 gram pun tak apa. Sebab kalau kat hospital sana, dia start daripada 10 sampai 24 gram. Itu doktor punya kerja. You jangan main atas pada 5 gram, okey? Takut nanti cirit pula. Dia vitamin C tu saja, masalahnya cirit. Kalau ada cirit, you tahu you dah berlebihan. Okey? Zurilah, dah kena matahari, kat sini mendung. Okey, hari ni mendung. Masa tak mendung, you jemur tak? So please jemur matahari. Bawa sekali anak-anak, cucu you semua main kat luar, dalam rumah you lah kan. Maksudnya di depan rumah you, faham tak? Bukan saya kata main tu pergi ke padang, tak. Okay, kalau you bersamaan dengan family yang semua sihat walafiat, boleh keluar. Ya, pegang-peganglah shuttle badminton ke sikit, lari-lari sikit kat situ dalam rumah sahaja, ataupun pekarangan rumah, tidak berdepan dengan sesiapa. Boleh? Salma, belum ada. Taiping pun tak ada matahari. Semalam saya tak ada matahari. Tuhan tu kan maha adil. Ada kala you matahari, ada kala saya mendung. Tak apalah. Bukan saya kata kalau tak ada sehari tu you dah akan sakit besok. No. By at least 3-4 kali seminggu you kena macam budak kecil, kena jaundice tu. Faham? Okey. Siapa lagi? Salma, terlambat masuk pagi, tak tahu bab apa. Babnya ialah 7 cara untuk flatten COVID-19. InsyaAllah. Kita cuma berusaha, Tuhan yang menentukan. Jadi, apabila kita dah jaga diri sendiri dan jaga family sendiri, ini adalah yang terbaik. Tak kira sistem mana, strategi mana, yang lain semua kita tak boleh kontrol. Kita tak tahu berapa banyak doktor, berapa banyak duit kerajaan ada, berapa banyak kita pump, mesin cukup, tak cukup, kita tak tahu. Nanti orang cerita sikit, kita jadi panik pula. Yang betul kita boleh kontrol. Okey, daripada T yang ketiga, travel ban tu kita boleh kontrol, tak pergi travel. Tunggu kat rumah kita boleh buat. Nombor 4, tunggal. Tunggal kalau you sakit sikit ke, rasa-rasa macam suspek je, kalau doktor kata duduk kat rumah, isolate. Maksudnya quarantine. Okey, itu tunggal. T yang ke-6, tolong. Dan habis hari ni, T yang ke-7, cepat sikit hari ni kan. Iaitulah namanya Tuhan. Jangan lupa kepada Allah SWT. T yang hujung sekali ni adalah pemegang semua 6 T tadi. Tak guna you testing, tak guna you tracing, travel ban, tunggu kat rumah, tunggal seorang-seorang, kuarantin, atau tolong, semua dah tolong kerajaan, tolong rumah, tolong masyarakat, tolong pekerja you, tak ambil dia punya sewa semua, tak pressure orang bayar hutang balik, tu bagus. Tolong bagi sikit duit, derma, kalau bagi mereka yang boleh tolong diri sendiri, itu yang terbaik. Memang kena, bukan boleh, tak boleh, no choice. Tapi semua tu tidak akan jadi mantap. Tidak mantap dan tidak betul dan tidak berkat sebenarnya, kecuali dengan doa kepada Allah SWT. Tuhan ni memang ada cara untuk dia, kalau you tak mau buat secara sukarela, kadang-kadang dia paksa you. Bukan berarti Tuhan tu cruel, dia tidak kejam, tapi dia sayang kepada kita. Kan Bismillahirrahmanirrahim kita sebut berapa puluh kali sehari, betul tak? Jadi yang maha dikatakan penyayang dan pengasih dan sayang tu, inilah kadang-kadang caranya. Okey,
Tapi apapun doa ini mesti diiringikan dengan usaha. Okey, saya masih lagi tengok satu lagi semalam apa atau pagi tadi saya kadang-kadang saya malas nak buka orang hantar apa tu video-video ni. Takut apa? Takut cerita lama kan. Tapi saya tengok tulisan tu untuk tahun ni. Sebab apa? Ni tak berlaku kat negara kita. Dia orang kopak dia punya signboard semua bila kat masjid tu apa kata kena tutup kan. Dia macam-macam ada demonstrasi pula. Ada berpuluh-puluh orang datang. Lepas tu Allahu Akbar, koyak macam I kata saya tak mahu benda ni berlaku kat sini. Itu saja. Saya tak boleh kata siapa betul, siapa salah, siapa yang buat pelajaran ni, mana ketua kampung, mana tu imam, semua tu tolong bagi nasihat pada mereka. Kadang-kadang kesian tu imam pun tak larat juga nak explain. Dengan syarat saya mengharapkan tu imam, ustaz sekalian tolong bagi suara dan bagi apa tu nasihat yang betul. Ya, jangan terlalu retorik. Faham tak retorik? Retorik ni terlalu halal, haram, neraka dan sebagainya tapi lupa kepada sains. Sains sekarang ni diperlukan sangat-sangat. Tapi saya tak kata bila kita sains saja tanpa kita berusaha untuk menyelamatkan diri tadi dah buat semua tapi tak ada doa langsung, tak minta tolong pada Tuhan, sorry, dia tidak tepat. Jadi kunci kejayaan kita kat sini kalau you bandingkan dengan orang-orang yang bukan beragama, dia cuma fokus kepada okey DNA, RNA, virus ni type S, type L, berapa kali dia dah. Saya pun cerita pada you kan, tolong okey, kalau nak ikut yang paling penting Tuhan kata kau minta pada aku dahulu, lepas tu kau turun pergi berusaha. Jadi kita buat macam itulah. So saya tutup dengan T yang terakhir, namanya apa? Tuhan. Mesti itu Allah SWT yang Maha Kuasa, dia yang memberi, dia yang tarik balik. Kita jangan terlalu lama menzalimi diri. Sebab selama ni ada yang saya cerita, mungkin siri yang lockdown ke-7, ke-8, saya ada lagi topik-topik yang serupa-rupanya manusia menzalimi diri. Contoh-contoh nantilah saya cerita dari segi radioactive substance, electromagnet, 5G yang keluar daripada negara China dan sebagainya, itu semua ada kaitan dengan pertukaran wabak-wabak yang kebetulan happen in 2020 kan. Kalau you tengok, saya dah nak mula cerita pula, tak boleh. Okey, cukup dulu. Kalau kita cerita panjang-panjang nanti dia lari pada topik. So kita tutup hari ni dengan summary 77 cara. Anda boleh ingat tak? Number 1 apa? Siapa boleh ingat tadi? Tracing. Number 2, testing. Test. Siapa yang kena test dulu, okey. Saringan ya. Lepas tu tracing, ikut jejak. Siapa yang kena tarik balik, yang ada kontak tu terus pergi surrender yourself. Travel ban, jangan keluar mana-mana. Tunggu kat rumah, T. Lepas tu tunggal, stay alone, okey. Isolation. Lepas tu tolong ekonomi kita, tolong kementerian, tolong doktor-doktor, tolong hospital, dan akhir sekali tolong diri kita. Rangkumkan semua, ada pegangan di bawah, minta tolong kat Tuhan. T, the last T is Tuhan. Okey. So anda sekalian kalau duduk lama sangat kat rumah, tolong keluar-keluar ni, matahari kat KL Shah Alam ada. Tolong keluar sikit kena, okey, cahaya matahari please. Kalau you tengok anak-anak cucu saya tu, especially cucu lah, dia kalau lepas saja dia akan keluar, tapi jangan keluar daripada pagar kawasan rumah you, boleh? Mereka biar berpeluh sikit sebab walaupun mereka susah nak kena COVID, tapi kita kena berhati-hati. Faham Orang-orang dewasa, atuk-atuk sekalian, mak-mak sekalian, ataupun siapa-siapa yang atas pada 70 tahun, 80 tahun tu, tolong jangan melawak langsung. Anak-anak sekalian yang sayang pada ibu dan bapa you, you tengok, dah jerit. Ni cucu saya yang kecil sekali ni. Dia kalau suara, satu Shah Alam ni boleh dengar. Okey, biasalah kan. Tapi biar dia orang lepaskan suara mereka. Kita ni kadang-kadang terlalu serius, betul tak? Kita ni nak senyum pun tak boleh. Cuba senyum sikit semua ni. Senyum. Senyum all the time, because senyum tu sedekah kan. So, saya jawab 1-2 soalan, boleh? Okey, Nani, Rosni, sila. Nick Aidora, ada nak tanya apa-apa? Yes, semoga Allah jaga kita semua, insyaAllah. Lin Abdullah, test, okay, you copy very good. Nombor 7, Tuhan. Nombor 6, 7 tau semua, okay. Jarin Lu, you never miss ya. Fauzita, my son has passed with cancer.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, bersabar ya. Akak faham Okey, saya pernah kena kanser, saya faham. Okey. Tuhan lebih sayang pada dia. Okey. Zu Al-Humaira, betul doktor. Hebat, terima kasih. No, saya tak hebat. Saya orang biasa, okey. Tuhan yang bagi sedikit ilmu pada saya kongsi dengan you. That's all, okey. Nurlizi, ilmu, terima kasih. Kalau you rasa ini bermanfaat, jangan lupa share. You share tak? Siapa share tolong buat sekarang share, ataupun lepas share kata love. Saya suka tengok love ni bukan sebab saya seronok sendiri. Saya rasa orang lain yang tengok love pun sebab apa? Love ni, walaupun dia punya ikon tu, dia ada vibration, ada gelombang yang cantik, dan manusia suka kepada love. You don't worry. Kita asal usul pun bermula daripada kasih sayang ibu bapa kita, betul tak? So kenapa kita susah sangat nak bagi love, nak bagi like kepada orang, ya? Kita kena buat macam tu. Sebab apa? Bila apa yang kita bagi, kita dapat balik, betul tak? Jadi cantik. Love tu memang design dia, fahaman dia. Sebab bismillah tu, Ar-Rahmanur Rahim tu semua kasih dan sayang. Jadi kita amalkan terus, okey? Sebab terlalu banyak benda-benda yang sad, yang sedih, terlalu banyak yang murung, terlalu banyak yang menekan. Covid ni, betul tak? Jangan terlalu fokus kepada yang terlalu sedih, cerita-cerita kematian dan sebagainya. Betul, itu terpaksa kita lalui. Tak boleh kita say no. It is something kita kena redha. Tetapi di samping tu kita kena bernafas, bernyawa, and keep on living. Maksudnya, let's move on with our life. Is that clear? Sekarang terhad sedikit. Itu saja. Okey, Fauzia, Wan Asma, thank you. Salma, apa lagi? Azlina, siapa nak tanya? Azura, Syida, ada soalan? Nurul, mana yang kesedaran? Yes, tolong bagi kesedaran pada semua. Bin Ali, kan, bukan Bin Laden ya. Okey, Bin Ali, good. Fazi, yes. Sunati, right. Okay, dah share semua, bagus. Kalau tak ada soalan, mungkin you banyak dengar cerita, tak sempat nak soal, ataupun you lambat bila you type, saya belum nampak. Dia lebih kurang 3 saat baru keluar benda tu kan. Alright, what else? Bersuara, okay. Pegawai keselamatan tak cuti, kesian dia orang, betul. All of them lockdown juga. Mereka pun tak boleh keluar juga, kesian kan. Kalau you tengok kat negara-negara yang lockdown betul-betul, dia orang punya apa semua pun duduk kat hospital tu lah. Tidur pun kat kesian tengok. Long line habis semua kadang-kadang. Tidur atas kerusi je kadang-kadang. Kesian Matahari sampai jam berapa? Selalu saya kata sampai pukul Zuhur lah, senang cerita. Okay, daripada matahari terbit sampai Zuhur boleh. Dulu orang kata sampai pukul 9-10 je. Tapi sekarang don't worry. Sains dah membuktikan orang kata matahari tengah hari tu tak elok. Salah. Okay, ada lagi banyak vitamin D-nya. Okay. Zuhainita, dah jadi airborne, yes. Covid dah mula boleh terbang pakai angin sekarang, okay. So sebab tu you jangan risau sangat ke mana dia datang dan sebagainya, asalkan ikut perintah, ikut kebersihan, dan make sure you jaga diri sendiri. Itu yang penting. Belimbing buluh, very good. Yes, why not? Sebenarnya buah-buahan kat Malaysia ni banyak yang boleh kita pakai. All fruit, termasuk sampai manggis lah. You dapat apa lagi? Buah cermai, saya kata semalam pun boleh. Tak tahu kat mana nak cari buah cermai lah ni. Kalau siapa ambil tu buah kelo, tahu tak? Buah tu kita buat sayur, kita masak dengan parpu. Tahu ke parpu? Buat dalca dan sebagainya. Ambil pisang, okey. So you inovatif, menjadikan vegan yang sedap. Vegetarian ni semua bukan semuanya tak sedap. Kalau ikut diet saya, memang ada yang banyak boleh sedap. Baik, sambung. Wan Fazidin, incubation period COVID antara 7 hingga 14 hari yang official. Tapi dah ada kajian sampai 24 hari. So, tak apalah. Kalau saya kata 24 hari, nanti kita sambung pula sampai 3 minggu lockdown ni. Tak seronok lah kan. Kita pun nak pergi tengok apa jadi kat office dan sebagainya. Betul tak? Kan? So, 7 to 14 days is good enough, okay? Dan kita sempat dia tak naik mencacap macam tu, dia jadi flat kat sini. Bila saya kata flat ni, dia bukan zero tau. Dia flat tu maksudnya kerajaan ataupun hospital boleh menampung beban dia. Itu je, okay? Daripada 5-6 orang meninggal ni masih lagi boleh. Tapi kalau 6-70 sekali datang sehari, tu mula panik, okay? Aziz Harun, kita hadiahkan baca Al-Quran pada petugas. Yes, all the time. Bila you baca Yasin ke, baca Bismillah ke, sebelum dan selepas semayang, especially zikir you, campur seorang dua lagi line. Bagilah doktor-doktor kita, nurse-nurse kita, pekerja hospital, semua sihat walafiat. Dan terima kasih pada mereka, okey?
The best 70. So you hebahkan 7T ni boleh tak? Testing, tracing, travel ban, tunggu kat rumah, duduk tunggal, lepas tu tolong kepada masyarakat, tolong kepada business you, tolong pada anak buah you, dan tolong pada diri sendiri. Dan akhir sekali, Tuhan adalah merupakan semua penjawab pada masalah kita. Baik, kita habis pada pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Kalau kita panjang umur, kita doakan kita semua panjang umur, kita doakan kita sehat walafiat, dan kita syukur alhamdulillah kita masih lagi boleh bernafas. Dan anda sekalian sudi join saya. Orang Pendang, cuaca cerah, hang pi kat depan rumah lah kan, jangan pi kat Bendang pula, nanti jumpa halo dengan pak cik mana pula, tepuk tangan salam, peluk-peluk pula, nanti susah pula nanti. Okey, Ida Praishan, apa khabar? Coronavirus because I can't read, it's too fast, sorry. Ina Tajul, okay. Zaitun, salary saya dah kata very good, okay. Setiap hari pun okay, tapi jangan cuma salary all the time. Tuhan tak jadikan cuma salary dalam hidup kita ataupun orange dalam, atau limau, walaupun saya kata limau, tapi jangan limau tak mau tukar dengan jambu, tak mau tukar dengan papaya, nanas. Kan Tuhan jadikan rezeki itu semua ada. Julia dah habis, baru je tengok, tak apa, nanti saya upload benda ni, you boleh tengok, don't worry, okay. Siapa-siapa yang nak apa-apa daripada saya, jangan lupa saya punya amalan lain daripada tu. Untuk anda yang sudi, boleh order spray kat saya. Yang penting penjagaan makanan, saya selalu pakai Arextra. Arextra adalah mineral untuk dasar pemakanan kita, macam insurans lah ni, saya bawa ke mana-mana pun kecil je. Tapi yang menjaga saya punya tali perut ataupun usus saya ialah Fiber Up. This is the best untuk jaga kesihatan dan jaga masalah buang air besar, ataupun paling-paling yang paling saya suka, dia jaga prebiotik ataupun jaga bakteria kita. Kan semua immune system kita ada kaitan dengan bakteria. Dan ujung sekali untuk jaga otak kita, jaga supaya dia tak blur dan sebagainya, dia banyak nak pakai omega 3. Okey. Omega 3 untuk pembuluh darah. This is from Sacha Inchi. Okey. Sikit-sikit sebab saya tak boleh pergi office, saya cerita sikit melalui you. Kalau boleh recommend pada kawan you, tolong. Ini sebagai rezeki untuk anak-anak buah saya, cari makan, saya tolong jual. Semoga mereka dapat bergaji, tak ada salah kan. Dan ada promosi, sebab saya tahu zaman sekarang semua sedih, duit pun berkurangan. Saya bagi promosi yang the best sampai ujung bulan ni. Saya mengharapkan tidak ada lockdown yang berpanjangan lah, sebab saya pun memang kena juga, bisnes memang down, tetapi saya redha. Kalau you boleh order, kita online, post masih boleh berjalan. So we will work it out secara, walaupun lambat sikit kita hantar, 5-6 hari tetap sampai. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi sekali, spray jangan lupa, namanya Arex Viro, Arextra. Pemakanan saya harian, selain daripada makan sayur, buah-buah semua, saya cover dengan Fiber Up. Okay, Fiber Up is one of the best. And last kali ialah Sacha Inchi Oil. Okay, cukup dulu. Terima kasih. Kalau ada fatty liver, ikut amalan DND Diet. Okay, layari drnordindarus.com. Okay, siapa nak order semua, ambil number kat atas, number kat bawah. Minta maaf banyak kalau saya terlanjur cakap, sebab kadang-kadang ada orang tegur. Family saya kata, doktor, dia tak panggil lah doktor, dia panggil nama saya Papa kan, dia panggil Papa, berhati-hati, ada orang tengah tengok tu, nanti mungkin dia orang tak suka ke macam mana. Saya tak boleh membuat semua orang suka apa saya kata, tapi yang penting ialah dia lebih berdasarkan kepada, kalau benda tu berlaku kat saya, ini yang saya lakukan, inilah yang saya share pada anda sekalian. Itu saja. Alright, kalau sudi share, kalau tak sudi pun cuba cari yang poin yang bagus-bagus, share yang bagus saja. Yang you tak percaya, yang you tak sudi ikut, jangan cerita kat orang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita jumpa lagi ya. Okey. Tomorrow we'll try at 11 o'clock again. Ke 11 ni saya rasa masa yang orang dah lal tu, maksudnya dah nak masak pun mungkin dah masak, ataupun you dah balik daripada pasar dan sebagainya kan, dan tak pergi office, so you ada masa. Kita jumpa besok. Bye. Macam mana nak order? Ambil number kat atas atau kat bawah, number admin saya. Kopilah sekarang, 012-2060. Saya ulang, 012-2060-773. Boleh ingat tak? 012-2060-773.
Saya tulis pun, jangan risau. Okay. Thank you very much. Assalamualaikum. Bye. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So, yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So, apa you kena buat? You layari drnordindarus.com, kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam. Seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah je, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, apa tu, sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga apa tu, masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.